Paparan menarik MHI 19 Januari 2024. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Tular ada kampung yang terkena gangguan ketukan pintu. Kami kongsikan kepada anda pengalaman mangsa juga dari sudut pandang agama. Soal wang, variasi pelaburan peribadi. Namun sejauh mana kita mengenal pasti ciri pelaburan yang sah? Assalamualaikum, salam Jumaat. Kita kembali bertemu dan bertandang ke Malaysia hari ini MHI. Kami menjadi antara orang yang terawal menyapa rumah anda, pejabat anda pada pagi ini untuk berkongsi ilmu dan pengalaman. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hanif Misuan. Kami berdua sebenarnya dah berapa lama tidak digandingkan. Ini tahun baru barulah jumpa ni. 2023 rasanya tak berapa jumpa sangat. Kembali bersama dengan anda untuk bawakan kepada anda pelbagai lagi perkongsian untuk hari ini. Seperti yang baru saja kami tayangkan tadi. Ada perincian berkaitan dengan apa yang berlaku menjadi misteri. Dan ianya juga turut tular mendapat liputan yang ramai sekali juga lah, Fetri, yang tertanya-tanya apa sebenarnya tu. Ya, mungkin ada yang kata ini cuma mainan tidur ke ataupun, tapi kalau berlaku pada seorang je mungkin dia imajinasi ke apa. Tapi kalau sekampung merasakan benda yang sama, adakah mungkin kerana orang yang jahat ke ataupun budak-budak nakal ke? Tapi tidak, ya, mungkin sebab mereka yakin dan percaya mungkin ada unsur sihir yang dijelmakan dalam bentuk sebegitu. Dan kita akan bincangkan nanti secara ilmiah dan juga sudut pandang daripada pengamal perubatan Islam untuk kita meleraikan kekusutan ini. Okey, kejap lagi pun kita akan bawakan juga penduduk sana. Tapi sebelum tu kami ingin bawakan kepada anda, ini tanggungjawab kita lah, ya, setiap hari memberikan keadaan semasa berkaitan dengan keadaan cuaca. Ini di sekitar bandar utama, alhamdulillah. Pagi ini nampak semua cerah, ya. Keadaan cuaca juga baik di sekitar bandar-bandar utama. Tetapi kalau di Kota Terengganu nampaknya hujan sampai pagi. Di Bayi Lepas, Kuala Pilah, Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu nampaknya cerah sampai pagi ini. Dan untuk melawan lanjut, anda boleh layari Map Malaysia untuk kita dapatkan apakah gambaran cuaca pada hari ini. Okey, dan inilah yang kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan ketukan misteri. Pernah alami tak? Saya belum lagi. Saya tidak lagi lah apa-apa benda macam ni pun. Alhamdulillah setakat ini tidaklah. Petri, macam mana? Itulah, harap-harapnya taklah, ya. Sebab mungkin kita kadang-kadang terlalu takut. Takut itu cuma mainan bayangan perasaan ke, ataupun memang realiti terjadi, kita kena ganggu. Dan saya juga tadi ada dengar komen yang mana katanya mungkin ada pengamal perubatan ilmu hitam yang nak cuba untuk menguji tahap ilmu hitamnya. Apakah ini benar? Jadi dia terkenalah serambang kepada penduduk kampung. Okey, dan sebab itulah kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan isu dan juga perkara ini. Kita saksikan terlebih dahulu pengalaman penduduk di Negeri Sembilan berkaitan dengan perkara ini. Hampir sebulan mengganas di Kampung Kepis, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, bunyi ketukan misteri kini mengganggu pula penduduk di Taman Rasa Sayang, Selaru juga di daerah yang sama. Lokasi gangguan terbaru itu terletak kira-kira 10 km daripada kawasan sebelumnya pada minggu pertama tahun baru. Kediaman Zariana Azmi yang terletak di Jalan 6 Taman berkenaan merupakan rumah pertama yang menerima ketukan misteri pada awal pagi 8 Januari 2024. Ketika kejadian berlaku, Zariana yang merupakan seorang guru masih belum tidur kerana menguruskan hal berkaitan kerja. Pada sekitar jam 12.45 pagi, dia terdengar bunyi ketukan pada pintu belakang rumahnya. Ketukan didengari sebanyak 3 kali sebelum tombol pintu rumahnya dipulas dengan kasar. Masa tu saya dengar dia ketuk macam ni 3 kali. Macam tu 3 kali, lepas tu dia berhenti. Lepas tu dia ketuk lagi, lepas tu dia berhenti. Lepas tu dia ketuk lagi. Dia ketuk lagi kali ketiga, baru dia pusing macam ni. Dia pusing macam ni dalam 4-5 kali dia putar macam ni. Lepas tu terus tak bunyi dah. Terus senyap. Laura. Ini kan kucing saya ni. Dia kalau dengar nampak orang ke, dia nampak binatang lalu-lalu kat sini, dia memang bising. Tengok. Dia memang bising. Tapi malam kejadian tu, masa dia bunyi ketukan tu, senyap sunyi. Dia tak berbunyi langsung pun. Jadi saya fikir, tak tahulah orang ke, benda-benda yang tahyul tu ke, saya tak tahulah kan. Dia bising. Selang beberapa hari kemudian, gangguan yang sama berlaku di rumah keluarga abangnya yang juga terletak di lorong berdekatan. Namun, kejadian berkenaan berlaku sekitar jam 10 malam. Anak dara yang kecil tu, dia pergi dapur, dia minum.
Lepas tu dia dengar macam ada orang gegar grill tu. Lepas tu dia ingat siapa yang gegar sebab gegar apa tu dia terperanjat. Dia terus pergi lari ke depan. Yang kali kedua tu lagi kuat dia gegar. Gegar. Lepas tu anak bujang pula keluar. Dia kata siapa yang gegar belakang tu kuat berbenur pula. Pintu grill belakang tu. Tidak terhenti di situ, gangguan berkenaan kemudiannya terus merebak ke rumah penduduk sekitar. Dilaporkan sudah hampir 10 buah rumah di taman ini yang menjadi mangsa ketukan misteri di tengah malam. Lebih membingungkan mangsa, walaupun bunyi ketukan dan gegaran jeriji rumah begitu kuat, namun tidak didengari oleh jiran bersebelahan. Turut menerima ketukan pintu misteri ini adalah Rosman Abdullah. Pada jam 1 pagi hujung minggu lalu, dia baru sahaja masuk ke bilik untuk tidur selepas pulang daripada melakukan rondaan bersama rakan-rakan. Seperti rumah yang lain, ketukan itu berlaku pada pintu bahagian dapur. Saya pun capai saya punya balantan, saya pun berdiri ke dapur. Kan? Tu jangan ceritalah bulu romo naik, jantung laju. Memang tu biasalah. Siapa ngoban kalau jantung tak laju, bulu romo tak naik, tepung bohong. Tak kono boleh cerita dah. Kono memang menggigil lah orang kata. Jangan macam tu lah dia cerita Tapi lepas itu dalam pukul 2 lebih 3 saya keluar, saya pergi ke belakang. Tengok kosan kat ada, memang tak ada kosan. Macam tu lah cerita Bimbang dengan kekerapan yang berlaku, penduduk taman mula mengambil langkah berjaga-jaga dengan memasang lampu pada bahagian belakang rumah. Selain itu, terdapat juga rumah yang memainkan rakaman bacaan ayat suci Al-Quran di bahagian dapur mereka setiap kali menjelang senja. Walaupun tiada laporan berlakunya pencerobohan, namun demi menjaga keamanan kawasan perumahan, penduduk melakukan rondaan secara berkelompok. Kebiasaannya, rondaan dilakukan bermula jam 10 malam sehingga pukul 1 pagi. Memang saya sangat takut. So, saya tak tahulah, dengan harapan biarlah benda tu cepat hilang. Kalau manusia cepatlah tangkap dia. Kalau bukan manusia pun biarlah dia pergi ke tempat lain jauh-jauh daripada sini. Buat ni kan? Bukan macam ni. Macam ni. Itu dia. Kita mengharapkan malam yang tenang, subuh yang tenang, tapi diganggu dengan goncangan seumpama itu yang berlaku di pertama kali Betul. Dah banyak kali disebarluaskan tentang gangguan ini. Jadi hari ini kita nak bincangkan secara mendalam insya-Allah dalam konteks pengalaman penduduk yang diganggu dalam ketukan misteri ini. Okey, difahamkan kes ini dah berpindah ke kampung yang lain juga, kira-kira 10 km daripada kampung berkenaan, dan sebab itulah kita bawakan Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa, penasihat gabungan perawat Muslim Malaysia bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah menjadi wajah Al-Kuliah dulu kan. Okey, kembali di MHI. Baik, Ustaz mungkin beri sikit gambaran awal tentang perkara ini, sebab ialah dia mengganggu emosi, ketakutan, bimbang nanti ada yang histeria, yang bercakaran sama penduduk kampung. Jadi macam mana Ustaz ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan soalan tadi sudah ada pada Fitri tersebut tadi kan. Memang dia akan mengganggu. Memang makhluk halus bernama syaitan ke, iblis ke, ataupun nama Karin ke, memang kerjanya akan mengganggu manusia. Dia tak akan biarkan manusia ni hidup selesa, hidup aman, damai, tenang. Dia akan laga-lagakan antara suami isteri, dia akan laga-lagakan sesama jiran. Dia akan buatkan orang tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, dia akan stres. Nak pergi kerja pun tak boleh, sakit kepala. Itu memang kerja syaitan atau makhluk halus. Saya sebenarnya kalau sebut jin ni, dia ada dua. Jin satu, jin Islam. Jin Islam tu dia buat hadiah je. Dia sembahyang, dia berzikir. Tapi satu lagi jin kafir. Ini masalah. Jin kafir itu nama khususnya adalah syaitan. Dan memang kerjanya tadi lah menakut-nakutkan orang. Pintu belakang dia goncangkan, menakut-nakutkan orang. Itu kerja dia sampai sebenarnya dia nak suruh kita takut kat dia. Saya tengok video tadi kan, sampai perempuan tu dah takut kan, kami takut. Memang itu kerjanya supaya kita takut kepada dia. Dan dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya boleh mengusik kita, dia main-mainkan kita, dia kacau kita. Dia tidak boleh beri mudarat apa-apa kat kita, tapi memang kita takut pada dia. Takut hilang fokus pada ibadah. Kadang-kadang sekalipun tanpa ada bunyi yang kuat, kadang-kadang kita dengar bunyi orang main guli ataupun bunyi jatuh orang melangkah. Tarik perabot macam. Jadi adakah mungkin Ustaz, tadi saya terbaca yang saya kongsikan tadi, mungkin ada pengamat ilmu hitam yang ingin mencuba untuk
test power. Macam tu Ustaz. Kalau kita sebut tentang mungkin ada pengamal ilmu hitam yang nak cuba test dia punya ilmu dia, keberkesanannya, boleh jadi. Kita tak tolak, boleh jadi sebab banyak berlaku tempat-tempat lain. Kadang dia nak test ilmu santau dia kan. Bila dia test ilmu santau, dia hantar kat kedai. Sebab santau tu berlaku dalam makanan-makanan kan. Dia hantar kat kedai. Jadi mungkin boleh jadi ya. Tapi ada satu aspek saya nampak, sekiranya kita berfikir macam tu, saya ingat nanti kampung tu huru-hara juga. Sebab nak cari siapa pengamal ni. Takut tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh berlaku. Sebab memang syaitan ini yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dia akan melaga-lagakan kita sampai tercetusnya kemarahan dan kebencian. Jadi kita kata, sebab itu bila kita merawat orang, kita tanya, kau keluarlah pergi tempat lain, jangan kacau dia kan. Aku ada orang hantar, dia kata. Siapa hantar kau? Dia sebut yang hantar aku Fitri Yahya tu. MHI, teman dia Hanif. Ada juga. Ada laga-laga kan. So memang jangan percaya. Kadang datang pemikiran kita bahawa mesti ada pengamal ni. Boleh jadi. Tapi bila kita fikiran yang sama, kita akan syarah. Oh, Pak Mat tu kot. Tak Pak Mat, Pak Bu. Sebab mereka dulu pernah belajar ilmu ni. Jadi tak pasal-pasal Pak Mat dan Pak Bu jadi mangsa tuduhan. Saya sebab saya kata bercakaran. Sebab saya kata boleh jadi saja, tapi tak semestinya begitu. Baik Ustaz, sambil kita nak berbicara di sini, di ruang yang kita ada ni, kita juga nak membuka ruang kepada semua yang menyaksikan kita pada pagi ini untuk turut serta sekiranya ada pertanyaan berkaitan dengan isu dan juga perkara ini. Kodlah anda pun mungkin ada pengalaman berkaitan perkara ini. Kita nak buka talian 03-7726-1603 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami di MHI. Kes di mana dilakukan oleh Nazri di Johor yang katanya ada soalan untuk Ustaz. Okey, persoalannya bagaimana seandainya kita nampak kelibat, ada ketukan dan kelibat, biasanya hanya bunyi kan. Tapi kelibat, adakah orang kampung mungkin sebut hantu raya ke ataupun pelesit ke ataupun ada yang menakutkan tu macam mana Ustaz? Okey. Biasa dua lah. Kalau hantu raya tu ialah orang laki bela. Kalau orang perempuan bela dipanggil pelesit. So dia kelibat-kelibat, kita tak katalah siapa sebenarnya membela. Tapi bila sebut kelibat, apa sebenarnya maksud kelibat tadi? Dia jelmaan yang kita sepintas lalu. Kita nampak dia bergerak terlalu laju. Itu kelibat. Dia sama ada gambaran pocong ke, gambaran lembaga berbulu hitam ke, kita mungkin orang pernah alami lah. Cuma kenapa jadi macam tu? Sebab dia takut kat kita. Dia takut. Dia tak berani muncul exactly, nyata, zahir, stone cold depan kita. Dia tak berani. Sebab bila dia muncul, zahir, ada fizikal depan kita, dia boleh mati. Dia boleh cedera parah, dia boleh mati, dia boleh patah. Kena pula yang dia bertembung tu dengan tukang juru silap pula, guru silap pula, masya-Allah, dia kepik kawan tu patah. So dia akan patah lama-lama lah. Sebab itu dia tak berani. Dia tak berani kita. Sebab tu syaitan, jin sebenarnya dia takut kat kita. Tapi dia usik kita supaya kita takut dia pula. Sebab itu dia kelibat saja. So jangan, orang kata jangan herau lah. Kalau okey, ada soalan lagi. Boleh. Kalau soalan awak ni anxiety tu dari syaitan ke Ustaz? Anxiety. Mungkin juga anxiety tu berpuncanya was-was asalnya. Was-was melampau. Bila melampau jadi anxiety. Dan kadang-kadang dia datang juga sebab kita berfikiran, orang kata berfikir buruk pada orang. Dia nak pukul aku, dia dengki kat aku. Jadi anxiety juga lama-lama jadi anxiety. Tapi was-was itu juga berpunca dari syaitan. Dia ganggu hati kita. Was-was. Lama-lama jadi anxiety. Dah ambil wuduk dah betul tak? Betul. Allah Akbar. Semayang dah sempurna belum? Duk terfikir. Was-was syaitan juga. Baik, itu antara pecahan-pecahannya lah yang Ustaz sendiri dah kongsikan. Dan sebenarnya kita nak juga bersama dengan mangsa pertama yang berdepan dengan isu ketukan misteri ini. Kita nak kembali kepada video call kita ni, iaitu Puan Zariana Azmi bersama dengan kita, salah seorang mangsanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Puan boleh dengarkan kami? Dengar. Okey, baik. Sebelum ni ada kongsikan juga. Jadi dah masuk hari ke berapa? Masih ada gangguan ke ataupun dah berdamai dah sepi dah gangguan tu? Macam mana? Kita dapat kongsikan perkembangan? Setakat ni saya last daripada itulah kan. Yang tadi digalak itu maka tadi saya alhamdulillah tak ada dengar pula tak kapan ni. So kita minta dia berkekalan macam itulah, tak ada gangguan lagi lah kan.
Setakat ini di sekitar kawasan tempat duduk ni apa yang dijangkakan oleh penduduk-penduduk? Mungkin macam ini siapa punya angkara ke apa ke, dah ada ke apa-apa teorinya itu, Puan Zariana? Saya tak dapat detail lagi, tapi dengan cara dia ketuk, dengan cara dia nak buka tombol pintu tu kan, kalau kita fikir secara waras, secara logik tu macam perbuatan manusia kita dah biasa kan. Kita tak tinggalkan kesan apa-apa. Bila kita cek balik kat pintu belakang, kat mana-mana tombol ke kan, kita tak ada nampak kesan apa-apa kan, yang bila yang disebarkan, diceritakan dengan orang ramai, katanya orang minyak lah kan. That's why kita ada tinggalkan kesan ke apa ke kan, minyak ke dekat tombol ke, ataupun dia terlanggar apa-apa dekat belakang rumah kita tu kan. Tapi yang pelik dia tak ada tinggal kesan apa-apa pun. Tu saya fikir macam orang kita ke sendiri kan, orang yang normal macam kita, dia ada tujuan nak masuk, nak merompak ke, itu alam lah, saya pun tak tahulah kan. Okey. Kalau tanya kepada orang lama, mungkin mereka ada pengalaman serupa ke? Mungkin ada nenek-nenek kat kampung tu ke yang mungkin ada cerita ke? Sebelum ni saya ada dengar juga katanya orang yang macam tu lah, orang minyak katanya lah. Orang minyak, saya pun tak faham orang minyak tu dia lomo dengan minyak badan dia sendiri ke, ataupun dia ada ilmu ke, tu saya tak faham lah kan. Nampak macam tu, saya kurang arif lah. Macam tu lah. Okey, kita masih lagi nak bersama dengan Puan Zariana, tapi sampai tu kita nak kembali kepada Ustaz Fauzi. Ustaz, okey, pada ketika ini, saat ini, selepas berminggu-minggu dengan gangguan sebegini, apa yang penduduk perlu lakukan ataupun macam mana rasanya tu, Ustaz? Cantik soalan tu. Okey, pertamanya ialah penduduk kena bersatu hati. Kita buat sesuatu, sebab kadang-kadang saya bimbang takut-takut penduduk mengambil tindakan yang salah. Pertama tinggal salah sudut akidah. Kita jadi takut, kemudian kita pun pakai tangkal lah, bubuh gambar rajah kat pintu lah, gantung kuku harimau lah, takut kan. Salah. Jadi syirik sebab menggantung tangkal. Yang pentingnya ialah satu hati, artinya mereka berkumpul di masjid surau sembahyang hajat. Sebab ini melibatkan satu zaman, satu kampung. Sembahyang hajat, ada seorang imam. Tujuan kita ialah untuk menyahkan gangguan-gangguan tadi. Satu fokus saja, bukan yang lain-lain, untuk mengharmonikan kampung kita. Dan bila sembahyang hajat tu boleh air. Sebab doa nanti seperti pergi ke air kan, doa tadi tu. Dan satu lagi saya minta supaya kalau boleh, kalau kita rasa ini gangguan makhluk halus, syaitan, ataupun tadi macam orang minyak dan sebagainya, letak garam kasar sekali. Garam kasar, bukan garam halus, garam kasar. Yang biji keras tu. Yang besar tu ya. Masa sembahyang hajat letak depan, ambil sikit seorang. Balik rumah. Sebab apa? Sebab sekiranya kita beranggapan ini adalah daripada punca pengamal berata Islam, pengamal hitam, ilmu hitam, ataupun daripada gangguan makhluk halus, senang saja. Diketuk, kita buka pintu, baling garam tadi. Memang cedera. Sebab garam tu dia macam boleh melukakan dia, sebab dia masin dia, macam mana saya nak sebut, kena pula dibaca Quran, memang boleh luka. Kalau kena banyak, macam peluru tabur lah. Boleh mati. Sebut tentang kurafat ni, Ustaz. Tapi juga ada yang mungkin ikut petua yang tak baik kan. Contohnya dia kata makhluk ni perlu dijamu supaya dia lari kan. Ada yang sembelih kambing hitam lah. Macam hitam lah. Sebab dia pun hitam. Ilmu yang hitam yang terlaknat. Jadi kita bimbang juga, kita patutnya mengambil pendekatan agama untuk selesaikan. Tapi ada yang mengambil solusi nenek moyang terdahulu. Jadi apa yang perlu kita buat supaya tidak ada, kita dah menentangnya tapi bukan dengan cara yang khurafat. Itu yang kita khawatir sangat-sangat. Sebab tu saya sebut, kalau yang khurafat tadi memang syirik. Sebab kita jamu kambing dan kita darah kita jamu kepada makhluk tadi, memang dia nak itu lah. Kita jadi hamba dia khadam dia. Sebab itu jangan layan. Jangan layan permintaan ataupun suruhan sesiapa saja. Kau kena layan. Jamu ancak, letak kambing golek. Baik kita makan sendiri kambing golek tu kan. Betul. Lagi kenyang. So jangan layan perbuatan-perbuatan syirik tadi. Rosak akidah kita. Ingat kita khalifah juga di atas muka bumi ini. Ustaz, kita nak raikan soalan dari Facebook Live Malaysia TV3 ini daripada Puan Nurul Aisyah. Apa hukum orang yang mengupah bomoh untuk menyihir orang, sedangkan si pengupah tidak mahu mengotorkan tangan tetapi bersubahat dengan pengamal ilmu hitam? Nabi sebut dah. Yang melakukan perbomohan dan yang minta dikerjakan urusan bomoh tu sama-sama syirik.
Sama-sama. Iya, sama-sama syirik. Walaupun dia tak nak menghitamkan tangan dia kan, dia upah orang. Kalau tiga pihak sama tiga-tiga ni. Sama je. Yang melakukan bersubahat tadi. Tiga pihak ni sama. Dua pihak pun sama juga. Dua-dua berdosa besar. Tapi mungkin ada yang putus asa, cerita aku dah berubat macam-macam berubat Islam, tak ni memang kena jumpa boboh ni juga. Kita memang ikhtiar dia nampak ke arah yang itu saja berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang terkena ke. Jadi macam mana Ustaz untuk kita bertahan dengan redha dengan ujian seandainya ada sihir yang datang pada diri kita? Okey, Allah Ta'ala tidak mengizinkan lagi kesembuhan berlaku pada waktu itu sebenarnya. Allah Ta'ala nak uji kita dengan kesabaran tadi itu, banyak pahala kita dapat. Dan kalau kita mati dalam keadaan kesabaran tadi, syurga balasannya. Itu janji Allah dalam Quran dan hadis kan. So Allah Ta'ala uji kita, kita tak bertahan. Kita pun akhirnya mengambil tindakan yang salah, merosakkan akidah kita. Iaitu termasuklah mencari ilmu-ilmu hitam ataupun cara yang tak betul, salah akidah, menggunakan bahan-bahan terlarang, jampi serampah yang muja syaitan, akhirnya rosak akidah kita. Kita sihat tapi akidah kita rosak. Apa gunanya kalau hidup macam itu sebenarnya? Jadi mungkin Ustaz juga nak pesan, kalau di dalam rumah masih ada yang menyimpan tangkal-tangkal azimat kan, apa kita jumpalah mungkin gantung, tengok pelik-pelik dengan kain-kain tertentu sebagai pendinding. Jadi macam mana Ustaz, seandainya dalam rumah tu masih ada pendinding, yang paling bahaya kalau ia tinggalan nenek moyang kau telah meninggal dunia diwarisi. Okey, satu perkara, ada dua benda tu. Satu, yang pertama ialah tangkal. Tangkal memang salah. Kenapa kita nak percaya benda tangkal macam tu kan? Tidak ada manfaat apa-apa pun, tidak ada kuasa pun tangkal. Benang kuning ke, benang apa ke, benang hitam ke, ataupun manik ke, satu, tak ada kuasa apa, jangan percaya. Allah punya kuasa kan. Yang kedua ialah kalau ada barang-barang lama, Fitri sebut, Hani sebut tadi kan, barang lama diwarisi tok nenek moyang kita. Kalau kita nak bersihkan dulu. Artinya kita baca Quran, takut dia ada penunggu, ada pendamping. Sekiranya kita tak jamu pendamping, tak layan kehendak dia boleh kacau. Dia kacau kita, keluarga kita dan juga masyarakat setempat. So bersihkan, kalau ada saka lah, bersihkan dulu, cuci yang penting kita jangan syiriklah, jaga akidah juga. Okey Ustaz, bercakap tentang pelindungan ini. Okey, kita nak raihkan satu lagi soalan ini. Ini di Facebook live kita juga daripada Aminuddin. Katanya, Ustaz nak tanya, dengan buka bacaan ayat Quran tu memang betul-betul mujarab ke? Okey. Memang dalam hadis sebut baca Quran, terutamanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. So baca dalam rumah surah Al-Baqarah, sekali baca sampai habis, 3 hari syaitan tak masuk rumah kita, ataupun 3 malam. Kalau baca malam, 3 malam. Kalau baca siang hari, 3 hari. Surah Al-Baqarah sekali baca, 3 hari tak masuk. So setiap kali 3 hari kena bacalah. So boleh tak kalau kita pasangkan CD, pasangkan apa cocok apa ni, pendrive ke apa, boleh? Benar salah. Dia ayat Quran juga. Bacaan pun ayat Quran juga, tak ada masalah. Kalau kita rasa tak mampu nak baca sampai habis, boleh sambung dengan CD ataupun pendrive. Boleh, tak ada masalah. Janji ada ayat Quran dalam rumah kita. Kurangkan yang lara-lara. Mungkin juga itu bukan mungkinlah, tapi itu tandanya Allah nak panggil jemaah untuk lebih ke masjid surau ya. Betul. Sebab mungkin takut syaitan ini kan dia tak suka kepada itu semua. Jadi dia kata orang takut keluar malam, takut keluar subuh untuk pergi masjid semua kan. Jadi terima kasih juga kepada Puan Zariana tadi yang berkongsi pengalaman. Saya ingat tadi wartawan kita tadi macam di lokasi. Betul Puan. Kalaulah mungkin ada soalan nak ditanyakan kepada Ustaz pada ketika ini berkaitan dengan situasi sekarang ni Puan. Okey. Macam seperti mana tadilah, terima kasih kepada Ustaz yang bagi cara untuk kita, itulah yang kata letak garam tu semua tu. Tak kawan-kawan kat taman-taman lah. Okey. Tapi daripada sudut yang dengar cerita daripada individu-individu tadi, bagi Ustaz rasalah pada Ustaz lah tu, rasa-rasanya tu manusia ke ataupun di sebaliknya. Dan cari segi macam itulah. Dia ketuk-ketuk tapi tak ada orang. Dia kita buka tak ada orang. Tak ada kesan apa-apa pun. Okey. Pertama jawapannya lah boleh jadi orang. Boleh jadi orang. Tapi kalau orang tu berani sangat tu. Boleh ketuk pintu rumah orang banyak kali tu. Itu berani sungguh tu. Satu, kemungkinan dia berani sungguh, saya tak tahulah. Yang keduanya ialah boleh jadi makhluk halus juga. Sebab makhluk halus ni dia boleh menjelma. Menjelma jadi binatang, boleh menjelma jadi orang. Dia boleh menjelma jadi satu yang berfizikal berjasad. Betul Nabi kata bila waktu malam kamu padamkan pelita, api pelita, kunci pintu, tutup bekas makanan dan
padamkan api pelita. Sebab apa ulama kata kena padamkan api pelita bila nak tidur? Sebab api pelita yang nyala tu, api tu, dia boleh dilanggar oleh binatang. Terutamanya setan sengaja nak merosakkan, bakar rumah kita, dia berbentuk menjadi seekor kucing ke, menjadi tikus ke, dia langgar. Tumpah minyak, api membakar. So saya sebut setan dia boleh menjelma. Zaman Nabi sudah ada, zaman sahabat, zaman Abu Hurairah, zaman Muaz bin Jabal yang jaga harta zakat tu, dia boleh menjelma jadi dalam satu lembaga dan boleh curi kurma zakat dalam gudang. So bayangkan kalau binatang makhluk halus tu boleh menjelma dan mencuri zakat kurma. Curi kurma boleh angkat lah kan. So begitu juga kalau sekadar ketuk pusing tombol apa lagi lah. Ni boleh angkat terus. Ustaz, sikit lagi nak tanya. Kenapa dalam banyak kes kucing dulu mati kalau ada penghantar sihir? Kucing dulu mati kan. Sebab kucing ni satu binatang yang dia ada aura, dia boleh kesan. Dia boleh kesan sihir. So sebab tu elok bila kucing sebenarnya. Bukan tak elok kalau tak geli kucing lah. Elok bila kucing sebab dia akan pergi attack dulu. Kucing dia bukan menakut. Kucing binatang paling berani. Dia akan attack apa-apa benda pun. Orang ke, ular ke, dia akan attack. Termasuk sihir. Dia akan pergi. Berarti dia mati dulu. Sanggup mati untuk tuan dia. Baik Ustaz, banyak yang kami belajar ni. Terima kasih banyak. Kalau kan tak puas kan, ilmu ni tak puas. Betul. Terima kasih untuk Ustaz Pertama Fauzi Mustafa, penasihat Gabungan Perawat Muslim Malaysia, yang berkongsi banyak tips. Apa pun yang terjadi, kita kena sabar, redha, dan paling penting jaga akidah, jangan terlibat dengan benda yang syirik dan sihir. Kita nak ucap terima kasih juga kepada Puan Zariana Azmi yang berada di 9 pada ketika ini. Jaga diri ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, baik, itu perkongsiannya berkaitan dengan apa yang berlaku di Negeri Sembilan pada ketika ini, misteri ketukan pintu, dan juga semoga kita mendapat manfaat daripada perincian pada hari ini. Okey, kejap lagi soal wang berkaitan dengan variasi. Banyak melabur sana sini ni. Ada variasi lah, sana letak sini letak apa semua. Kita nak tahu apa risikonya dan macam mana sebenarnya untuk kita memastikan bahawa kita tak kena scam ke. Apakah akan kita bincangkan nanti. Sini di MHI soal wang tidak ada. Baik, selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hari Jumaat adalah harinya untuk soal wang. Dan hari ini saya percaya ramai sekali, terutamanya individu-individu yang menyimpan wang, melakukan pelaburan dan juga cubalah untuk mendapatkan di mana platform yang terbaik bagi memastikan bahawa pelaburan kita ini berbaloi dan juga dapat pulangan yang lumayannya. Dan ini hari kita nak berbicara berkenaan dengan variasi pelaburan peribadi. Okey, platform-platform yang ada di Malaysia ini ada pelbagai, dan sebab itulah kita bawakan kepada anda Profesor Madya Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan, Pakar Kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Anil. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tapi mungkin sebetulnya saya nak kongsikan juga, ini antara perkara yang diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan kelulusan untuk mengecualikan cukai keuntungan modal CGT serta cukai pendapatan sumber asing FSI ke atas unit amanah saham. Ini bagi memastikan bahawa setiap pelaburan ini akan dikatakan berbaloi kepada rakyat untuk mendapat pulangan kerana segala keuntungan wang titik peluh dalam dilakukan untuk melabur pada masa depan. Itu mungkin satu langkah yang sangat baik juga berkenaan dengan pelaburan peribadi. Doktor, mungkin pengenalan terlebih dahulu. Pelaburan peribadi ini di Malaysia dan negara kita bagaimana sebenarnya bentuknya, Doktor? Okey. Mungkin pertama sekali saya ingin memperkenalkan satu konsep yang biasa kita gunakan dalam bidang kewangan ataupun perancangan kewangan, iaitu satu konsep yang dinamakan piramid pelaburan. Okey, jadi ini berbeza dengan skim piramid ataupun MLM. Itu berbeza. Piramid ni. Jadi skim piramid pelaburan ini sebenarnya ianya menyusun kelas-kelas aset ataupun pelaburan mengikut tahap pulangan dan risiko. Jadi sebagai pelabur kita perlu ingat bahawa pulangan dan risiko datang seiringan. Kita tak boleh kita expect kita melabur lepas tu tak ada risiko. Tak begitu. Jadi bila saya kata seiringan, semakin tinggi jangkaan pulangannya, semakin tinggilah risiko. Maknanya kebarangkalian nak rugi tu memang ada. Kita tak boleh nafikan. Jadi dalam piramid ni, di tahap yang pertama tu adalah keselamatan kewangan. Jadi jenis-jenis aset yang di dalam tahap pertama tu adalah
kita boleh kata selamatlah, selamat. Apabila kita nakkan satu keselamatan kewangan, kita akan meletak duit dalam jenis-jenis pelaburan macam tu. Contohnya tunai dan akaun simpanan di bank. Tapi bukanlah saya nak kata dia tak ada risiko langsung. Sebab even wang tunai pun ada risiko kecurian. Betul. Dan juga risiko inflasi. Tapi maksud saya selamat tu nilainya tidak akan berubah dengan mendadak lah. Selamat. Jadi itu tahap pertama. Tahap kedua pula adalah jenis-jenis pelaburan yang boleh dikatakan selamat, tapi dapat memberikan kita pendapatan yang stabil. Contohnya adalah unit amanah yang melabur dalam bond, bond atau sukuk yang dikeluarkan oleh korporat ataupun kerajaan. Tapi bond tu pun dia ada kelas-kelas dia, ada yang lebih berisiko tinggi dan rendah. Tapi dalam tahap kedua ni selamat dan dapat menjana pendapatan seperti bond, itu bond adalah boleh dikatakan lebih selamat kalau dibanding dengan pasaran saham lah. So pasaran saham terdiri daripada contohnya macam unit amanah yang dilaburkan dalam pasaran saham, itu dah tahap ketiga lah daripada dalam piramid tu. Tahap ketiga tu mampu memberikan kita pertumbuhan dan kalau kita nak kembangkan duit kita, kita boleh letak dalam aset-aset dalam kelas ketiga tu. Tapi kita perlu ingat risikonya juga ada di situ ya. Namanya kerugian tu mungkin terjadi juga. Dan akhir sekali di tahap keempat tu kita panggil spekulasi, iaitu pelaburan yang kita letak kat situ tapi kita perlu bersedia untuk rugi. Contohnya macam forex ataupun option, niaga hadapan, saham-saham yang agresif. Itu sangat membahayalah pada saya. Jadi kalau kita nak pertimbangkan pelaburan yang mana patut kita lakukan, kita kena mulakan dari bawah. Kita keselamatan dulu, kemudian tahap kedua keselamatan dan pendapatan, kemudian barulah kita fikirkan untuk pertumbuhan. Tapi spekulasi itu saya mungkin nak better not lah. Kalau kita tak faham dan jadi kita take care of yang dekat bawah dulu, keselamatan tu dulu. Maksudnya ada tahapnya, ada ciri-cirinya jugalah yang perlu kita ketahui. Mungkin ini soalan yang ramai orang nak tahu ni. Kalaulah saya ni mungkin nak menyimpan, nak melabur dan juga melakukan pelbagai variasi pelaburan secara peribadi ni, yang mana sesuai dengan apa yang saya nak dan mungkin ada tujuan tertentu, ini sesuai dengan tahap ini. Ada pelaburan tertentu ini sesuai dengan saya ni. Macam mana kita nak tahu tu? So saya boleh kelaskan ada beberapa faktor lah yang perlu kita pertimbangkan sebelum membuat pelaburan. Yang pertama sekali, kita perlu menyemak kesahihan syarikat pelaburan tersebut. Jadi ini senang saja, kita boleh pergi kepada laman sesawang Suruhanjaya Security Malaysia dan sekiranya kita ada nama syarikat tu, kita boleh buat carian. Jadi Suruhanjaya Security ini adalah pengawal selia semua syarikat pelaburan yang melabur dalam pasaran modal lah di Malaysia. So kita boleh buat carian. Itu nombor satu. Yang keduanya, kalau kita nak semak sama ada konsultan ataupun perunding yang datang kat kita nak promote dia punya unit amanah ke apa ke, kita boleh pergi kepada website FIMM, Federation of Investment Managers Malaysia. Jadi kalau kita ada nama konsultan tersebut, kita boleh buat carian juga. So betul tak dia berdaftar di bawah FIMM ni. So itu yang pertama, menyemak kesahihan syarikat pelaburan. Yang kedua, secara peribadi kita perlu tahu apakah matlamat kewangan dan jangka masa. Jadi untuk apa kita perlukan wang tersebut dan bila. So adakah untuk pendidikan anak 5 tahun, 10 tahun akan datang atau bila. Ataupun kita nak menyimpan untuk pergi haji ataupun sebagai modal perniagaan di masa depan dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu matlamatnya apa dan bila kita nak. So kalau kita lihat pada piramid tersebut, kalau kita ada jangka masa yang panjang, bolehlah kita melabur dalam aset-aset yang berada dalam tahap 3 tu. Contohnya, kalau jangka masa pendek, kita mungkin rugi. Itu yang kita perlu ingat. Itulah matlamat dan jangka masa. Yang ketiga adalah mengenai toleransi risiko. Lain orang lain, toleransi kepada risiko. Ada yang toleransi mereka tinggi. Maknanya dia
dia tak kisah kalau dia rugi 1,000, 2,000 tak kisah. Dia boleh ambil. Dia boleh ambil lah, dia boleh terima. Tapi yang toleransi sederhana atau rendah dia kurang lah. Dia tengok nilai pelaburan tu jatuh, dia dah susah hati kan. Dia tak boleh rugi ni. Tak boleh. So itu juga sangat penting. Okey. Ya, dan seterusnya kita juga lihat kepada kos pelaburan. Mungkin kita tak sedar ada kos-kos tersembunyi atau yang kita tak aware lah yang ada kos-kos ni. Contohnya mungkin yuran nasihat ataupun komisen yang dibayar kepada konsultan. Jadi sekiranya kita melabur sejumlah wang, automatically kena tolak lah semua yuran komisen tu. Jadi kita kena tahu benda tu. Of course tak ada apa yang percuma dalam dunia ni kan. Jadi yuran tu memang biasalah. Jadi itu lagi satu faktor. Dan akhir sekali sama ada pelaburan itu patuh syariah atau tidak, saya rasa sebagai umat Islam kita perlu memilih yang patuh syariah lah. Tapi bagi yang non-Muslim, mungkin yang konvensional pun tak mengapalah. Jadi itulah di antara faktor-faktor yang perlu kita fikirkan secara peribadi. Apa yang sesuai untuk diri kita dan matlamat kewangan kita. Okey, Doktor. Saya sangat tertarik bila cakap tentang mungkin ada penasihat-penasihat yang datang sebab itu mungkin kerja mereka lah. Sebab saya pun mungkin ada ramai kawan-kawan yang berada dalam bidang tersebut. Macam mana nak memastikan bahawa kita ni tidak ditipu? Kerana kita nak masuk dalam pelaburan ini, kita memerlukan nasihat. Kita mungkin pakar, bukan pakar dalam bidang ini. Betul. Ciri-ciri untuk memastikan bahawa tidak ditipu ini, Doktor. Okey. So mungkin saya akan berikan apakah ciri-ciri pelaburan yang tak sah, tidak sah. Jadi salah satu cirinya pulangan yang dijanjikan tu sangat tinggi, lebih macam luar biasa bulan tingginya. Dan bintang ni. Menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. So pada saya pulangan yang biasa tu yang dalam tahap kedua lebih kurang mungkin dalam 3 hingga 6% lah, itu yang biasa. Jadi kalau lebih, saya rasa kalau lebih dari 10% dalam masa setahun, saya akan menyelidik dulu sama ada kesahihan syarikat dan pelaburan tersebut. Dan seperti mana yang saya beritahu tadi, kita boleh semak di laman sesawang Suruhanjaya Security dan juga FIMM. Dan lagi satu ciri pelaburan yang tak sah ni, yang haram ni adalah apabila kita ditekan ataupun didesak oleh ejen-ejen jualan tu dan mereka memberikan kita tempoh yang sekejap je untuk fikir. Jadi takkanlah dalam masa satu hari kita kena buat keputusan kan. Ada yang mungkin mendesak lebih teruk dari itu, mungkin dalam masa beberapa jam mereka kata okay, this is limited time offer. Jadi itu dah macam sesuatu yang tak betul lah. Dan lagi satu ciri-ciri apabila dijanjikan pelaburan tu tak akan rugi. Jadi tak ada konsep yang pelaburan tak ada rugi. Memang akan ada kerugian lah. Jadi itu di antara ciri-ciri pelaburan yang tidak sah lah. Okey, baik. Saya percaya ini topik antara perkara yang menarik perhatian ramai juga, penonton-penonton kita juga pada ketika ini. Saya percaya jugalah ingin melakukan satu pelaburan-pelaburan, ada variasi pelaburan secara peribadi ini. Mungkin saranan kepada semualah yang baru ingin memulakan, mungkin 2024 ni ada azamnya untuk melakukan pelaburan ataupun yang telah pun berada dalam situasi pelaburan ini, apa saranan yang terbaik ni, Doktor? Jadi yang pertama, buatlah semakan seperti mana yang saya katakan tadi tentang kesahihan syarikat tersebut. Betul. Kemudian yang kedua, jangan terikut-ikut sangat dengan kawan lah. Jadi just because kawan kita ada melabur dalam tu, kita pun ikut. Jangan membuta je ikut. Jadi kita buat semakan sendiri. Dan yang ketiga, saya rasa setelah kita buat semakan semua tu, kita perlu diversify ataupun kita kena pelbagaikan pelaburan. Jangan letak semua duit kita dalam satu je jenis pelaburan. Kita perlu ada diversification. Kenapa sebegitu? Sebab contoh kita teringinlah nak yang pulangan yang lebih tinggi tapi ada risiko tinggi. Jadi kita letak sikit tapi yang lain tu kita kena ada juga. Jadi kalau rugi pun tak semualah wang kita hangus macam tu kan.
Faham. Okey, baik. Ini satu saranan yang sangat baik. Kita harap agar semuanya dapat bermanfaatlah daripada perkongsian kita pada pagi ini. Doktor, terima kasih banyak. Profesor Madya Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan, pakar kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, berbicara berkaitan dengan variasi pelaburan peribadi. Nanti kita jemput lagi ya untuk soal wang setiap hari Jumaat bersama kami. Kita nak berteriak seketika. Kejap lagi Fitri Yahya ada perkongsian yang berikutnya akan kami bawakan. Jangan ke mana, terus di Malaysia hari ini. Kembali kita bertemu di MHI Jumaat yang berkah. Kita hamparkan dengan pelbagai peluang untuk kita memberi infak dan juga sebagainya. Dan terutama dalam dana pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putra Permai Seri Kembangan. Saya bersama dengan duta yang hari ini yang tak asing lagi, individu yang saya hormati, Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, jadi nampak cergas ceria, semangatnya membara, terutama bagaimana untuk proses untuk kita membina sebuah lagi rumah Allah, masjid di kawasan ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Secara ringkas dan mudah, Masjid Taman Lestari Perdana ini kami perlukan kerana dah 20 tahun di Taman Lestari Perdana Seri Kembangan ini tidak ada sebuah masjid pun. Infrastruktur lengkap, ada MRT, ada semua stesen, ada pasar raya dan yang megah dan mewah. Penduduknya semakin lama semakin padat, tetapi sebuah masjid pun tidak terbina. Dan alhamdulillah inisiatif daripada tahun 2018 bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, kami dapat tanah di sana dan kami mula membina sebuah masjid. Dan insya-Allah masjid ini bernilai 16 juta ringgit. Setakat ni kutipan hanya 2.1 juta. Terima kasih pada penonton Malaysia hari ini yang pemurah dan baik hati. Jom pujuk hati kita membina rumah Allah, terutamanya untuk menggantikan surau yang telah uzur. 15 tahun dah surau yang uzur dan juga usang. Kadang-kadang kami terpaksa bersemayang dalam keadaan panas terik matahari, terutamanya pada hari Jumaat, Hari Raya Aidilfitri, Adil Adha. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kami juga terpaksa berhadapan dengan basah kuyup ketika hari Jumaat sebab jemaah terlalu padat dan ramai. Dan bila surau yang usang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kami berharap sumbangan dari tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu kami membina sebuah masjid yang lengkap dengan infrastruktur. Dan kemudiannya kita ada sekolah, kita ada dewan serbaguna dan ciri-ciri masjid moden pada hari ini. Dan apa yang Ustaz nak sampaikan, satu perkara yang penting, ini bukanlah skamer. Ini betul-betul pembinaan masjid yang nyata. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang bermaksud, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya dalam syurga. Itu riwayat Ibn Majah. Imam Muslim juga meriwayatkan satu hadis yang dikatakan barang siapa yang membina masjid, nescaya Allah akan binakan sebuah bangunan seumpamanya di dalam syurga. Jom rebut peluang ni tuan-tuan. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama iaitu sedekah jariah. Yang kedua tuan-tuan, doa. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga doa iaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Kerana apa tuan-tuan? Bukan semua orang ada anak yang mampu mendoakan kita. Bukan ilmu yang kita ada ni dimanfaatkan oleh manusia selepas kita mati. Tetapi sedekah jariah adalah amalan yang paling mudah untuk ke syurga. Kerana apa? Tak lain dan tak bukan. Tuan-tuan, nombor telefon dah ada, nombor akaun dah tertera. Rebut peluang yang ini. Baik, Ustaz, terlihat bila dibina masjid ni bukan hanya untuk solat kan? Tapi tadi Ustaz sebutkan penduduk yang bertambah. Inilah peluang untuk berkomuniti dan juga dapat kita eratkan perpaduan ya. Yang mana anak-anak akan mendapat manfaat. Misal kata ada kelas mengaji, mungkin muslimahnya ada kuliah duha. Jadi pemudanya nanti kalau ada misi kurban ke. Jadi ia betul-betul akan menghimpunkan komuniti dalam satu wadah yang cukup cantik. Ada masjid dapat kita kumpulkan aktiviti di situ. Saya gelar One Stop Center dengan masjid pusat pentadbiran dunia
dunia setempat, dalam masa yang sama menjalinkan ukhuwah. Dalam masa yang sama saya doakan semua penyumbang untuk pembinaan Masjid Taman Lestari Perdana ini, Allah kurniakan syurga, diluahkan rezeki, diangkat segala penyakit dan ditinggikan kedudukan. Selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Boleh juga kita wakafkan untuk arwah ibu dan ayah kita yang mungkin telah meninggal dunia dan diseksa di alam barzah. Pada hari Jumaat yang mulia ini, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad, jom pujuk hati kita bersedekah dan berselawat. Mudah-mudahan hidup kita mendapat berkat dunia dan akhirat. Baik, ini gambaran tapak pembinaan. Semoga ada sinar nanti usaha kita padukan. Jadi Ustaz dah sebutkan tadi bagaimana kuasa kita yang ada ini, ada rezeki yang lebih kita dapat kita infakkan juga sebagai hadiah untuk yang tercinta yang telah pergi meninggalkan kita. Ini masih ada saham akhiratnya. Jadi untuk yang terakhir mungkin dapat Ustaz sekali lagi, hari Jumaat yang berkah dapat memanggil jiwa yang ingin berinfak. Jangan ragu lagi sebab ragu ini bisikan syaitan. Malah ambillah peluang untuk kita menambahkan lagi masjid di atas muka bumi Allah ini. Silakan. Infak segera untuk Taman Lestari Perdana. Kerana apa? Kerana satu perkara, jangan tunggu esok atau lusa. Kematian akan datang tiba-tiba. Duit yang berjuta tidak akan jadi lagi milik kita. Tetapi bagaimana duit ini menjamin kita ke syurga? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan menyumbang untuk pembinaan Masjid Taman Lestari Perdana. Dalam masa yang sama, syarikat JLC dan founder-founder produk jutawan-jutawan yang ingin menyucikan harta dengan berzakat, tuan-tuan boleh masuk ke laman web yang tertera dan kemudiannya tuan-tuan dapat pengecualian cukai di bawah Seksyen 44 11D, iaitu Akta Cukai Pendapatan 1967. Tuan-tuan rebut peluang yang ada. Ni nombor akaun dah tertera, barcode dah ada. Screenshot bagi mereka boleh infak dengan segera. Jangan tunggu esok lusa, jangan tunggu gaji, jangan tunggu apa. Seberapa yang ada, seikhlas hati kita. InsyaAllah Ustaz doakan diluahkan rezeki, disihatkan tubuh badan, dimasukkan kita sekeluarga ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana di Seri Kembangan Selangor, berkongsi tentang kebaikan berinfak, apatah lagi untuk membina masjid yang dimulakan Allah. Dan nanti kita nak sambung lagi, nak berkongsi mungkin ada tinjauan di laman sosial yang mungkin jadi inspirasi untuk kita semua. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Okey, sempat kita sambil Hanif mencari kopi ke. Pagi awak makan apa? Kopi lah, kopi. Kopi minum. Ke teh tarik? Makan kuih-kuih lah. Awak yang menjaga kesihatan ni? Makan di usia emas ni? Apa-apa yang Okey, nak ceritalah di Metro ni. Okey. Pendakwah harga premium. Satu kemunculan katanya RM30,000. Wow. Okey, ini yang jadi eksklusif lah di hari Metro. Sekali muncul ada yang sampai RM40,000. Wow, bayaran-bayaran segitulah ya. Jadi pastinya akan ada pandangan pendapat masing-masing, berbeza juga. Dan di Cosmo ini saya nak kongsikan kerana ini berkaitan dengan isu keluarga jugalah, kewangan kan, apabila dikatakan tambang bas sekolah akan dinaikkan pada kadar RM10, RM20 satu kepala. Jadi bayangkanlah kalau kadar tambang sekarang ini pun saya tengok tadi, boleh tahan juga. Ada yang RM160 sebulan untuk jarak 4 km, ada yang RM260 sebulan untuk jarak 8 km. Untuk seorang anak lah. Untuk seorang anak. Okey. Sebulan. Kan bayangkan kalau ditambah lagi satu kepala RM20 menjadi mungkin RM200 sebulan. Bayangkan mungkin gaji bebannya. Gaji pun sebegitu, tak naik. Yang naik benda lain. Gaji tetap maintain sebegitu. Okey. Itulah isu akan bawakan pada hari Isnin nanti di Malaysia hari ini. Dan itulah antara yang kita buatkan. Banyak lagi kita bincang dah sampai ke hujung kan. Yang penting juga kesihatan juga kita dapat terus berinfak dalam apa kapasiti yang kita mampu terutama di hari Jumaat yang berkah ini. Betul. Senyum juga adalah sedekah ya. Senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.